Hello guys, welcome to my channel Idris Iskandar. So sebelum itu jangan lupa tekan butang subscribe dan share video ini. Muar, sekali imbas tiada apa yang luar biasa hendak diperkatakan di kampung Parit Raja Laut Muar. Selain daripada sebuah perkampungan nelayan yang dikelilingi hutan paya bakau, namun bagi penduduk asal dan masyarakat setempat, kampung Parit Raja Laut bukan sekadar kampung biasa. Sebaliknya menyimpan 1001 misteri yang masih belum diterokai sepenuhnya. Di sinilah lokasi yang menjadi saksi kepada kisah tiga segi dan lambang kasih sayang yang utuh antara si teruna dan dara di sebalik kisah legenda Lembing Awang Pulang ke Dayang. Penduduk asal Yahya Lani, 68 tahun atau lebih mesra dengan panggilan Pak Yaya oleh penduduk setempat, berkata kisah Lembing Awang Pulang ke Dayang itu diperturunkan secara lisan daripada satu generasi ke generasi yang lain sehingga kini. Katanya, mengikut kisah daripada neneknya, penduduk di sini sememangnya percaya kisah legenda terbabit sememangnya berlaku di kampung Parit Raja Laut dengan disandarkan oleh kewujudan 6 lorong batas yang dipercayai tempat pengebumian 99 mangsa Lembing Awang. Kisah Awang ini bermula ketika Awang bertunang dengan kekasih hatinya, Dayang, dan pertunangannya ini berlanjutan sehingga bertahun-tahun kerana hendak mengumpul wang belanja kahwin. Awang dikatakan keluar pergi mengembara dan beliau dikatakan keluar dari kampung ini selepas lebih 2 tahun, iaitu melangkaui tarikh pertunangan yang sepatutnya beliau pulang untuk mengahwini Dayang. Bila dah lebih 2 tahun dan beliau tidak balik-balik lagi, sampai orang sini dan mungkin ibu si Dayang memutuskan tali pertunangan ini. Katanya ketika ditemu bual, Yahya berkata apabila pertunangan itu sudah diputuskan, dipercayai terdapat seorang pemuda lain iaitu Bacok, anak penghulu kampung, kemudiannya bertindak meminang si Dayang dan hubungan mereka kekal hingga saat mereka akan dikahwini. Bagaimanapun, katanya beberapa hari sebelum Dayang dan Bacok melangsungkan perkahwinan mereka, Awang dengan tidak semena-mena kembali semula ke kampung Parit Raja Laut dengan membawa wang dan barang hantaran perkahwinannya hasil daripada pengembaraannya selama 2 tahun. Jadi apabila Awang dengar dan mendapat tahu si Dayang akan berkahwin dengan si Bacok, dia terus balik ke rumah dan diambilnya 2 pasang lembing dan terus mengasahnya. Pada hari persandingan Dayang dan Bacok yang dijalankan selepas maghrib, kerana waktu itu sudah jadi kelaziman majlis persandingan dilakukan pada waktu itu, Awang muncul dan terus menikam Bacok. Bacok kemudian mencabut lembing itu dan menikam orang di hadapannya, dan orang di hadapan turut menikam orang di hadapannya sehinggalah ke-99 orang ditikam, dengan yang terakhir adalah bapa Dayang. Yahya berkata ketika bapa Dayang mencabut lembing itu dan hendak menikam orang di hadapannya, dia mendapati orang itu adalah anaknya sendiri, menyebabkannya menyerahkan lembing itu kepada si Dayang, dan itulah bermulanya kisah Lembing Awang Pulang ke Dayang. Awang kemudiannya dikatakan melarikan diri dan mengembara menerusi jalan laut. Selepas tragedi itu, tidak diketahui apa yang terjadi kepada Awang. Mungkin dia membawa diri yang berduka. Itulah antara kisah dan versi cerita yang saya dapat daripada nenek sebelum ini berkaitan kisah Lembing Awang Pulang ke Dayang yang berlaku di kampung itu sesuatu ketika dahulu. Yahya berkata selain daripada kisah 99 mangsa Lembing Awang ini,
terdapat kisah mangsa lain yang turut terkena sumpahan lembing awang ini ketika majlis menyambut menantu diadakan di keluarga si bacok. Sampai masa menyambut menantu pula, dikatakan berlaku lagi satu pergaduhan. Tidak tahu sama ada berkaitan lembing atau masalah lain sehingga menyebabkan 49 mangsa pula yang terkorban, iaitu di sebelah pihak lelaki. Sama ada lembing itu juga yang digunakan tidak tahulah. Kisah mengenai dayang juga tidak diketahui selepas tragedi terbabit, sama ada tidak berkahwin atau berkahwin dengan orang lain. Ditanya mengenai keturunan awang dan dayang sama ada masih terdapat di kampung terbabit, Yahya memberitahu kurang pasti mengenainya, tetapi pernah mendengar keturunan mereka masih ada dan tinggal di kampung Parit Bakar yang terletak tidak jauh dari situ. Keturunan awang atau dayang itu mungkin masih ada, tapi itu pun dah beberapa keturunan. Mengenai lembing milik awang itu, jika tidak silap saya, ada disimpan di Museum Johor Bahru.